KPM. Aduh, macam mana nak buat latihan ni ya? Cikgu dah ajar dah. Apa? Oh, pakai tu. Oh. Hello? Ha? Nak Man, ini aku tak nak keluar ni. Kerja sekolah banyak lagi. Nantilah. Okey. Bye. Assalamualaikum. Hei, waktu ni lah nak ajak keluar pergi main bola kat Padang. Apa? Hello? Ya, Nisa. Saya tak boleh keluar. Saya kena siapkan kerja sekolah ni, Nisa. Besok lagi jumpa kat sekolah. Ya, tahu. Okey. Bye. Waalaikumsalam. Waktu ni lah, nak ajak pergi main bola lah. Nak ajak pergi tengok pameran STEM lah. Ini kerja sekolah tak siap lagi. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke tahap 2 bersama dengan saya, pelajar yang tidak pernah stres. Iaitu Akmal Nazri. Apa khabar murid-murid semua? Jangan stres-stres kerana kita akan bersama dengan seorang guru. Seorang guru? Siapakah nama beliau? Korang tahu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Nampak kan? Daripada gambarnya kita sentiasa tersenyum. Siapakah beliau? Inilah dia, Cikgu Muhammad. Apa khabar Cikgu Muhammad? Sehat, Alhamdulillah. Kemal, apa khabar? Sehat. Saya apabila melihat Cikgu daripada stres tu hilang. Rasa tenang. Okey, Cikgu Muhammad, kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita juga, iaitu Cikgu Nur Hayati. Apa khabar Cikgu Hayati? Yang ini saya melihat muka beliau pun senyum je, tenang je kan. Ya. Baik Cikgu Muhammad, yang mana kali ini kita akan belajar bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan bagi bab tangani konflik dan stres dengan bijak. Tapi sebelum itu katanya Cikgu Muhammad juga kita bersama dengan anak-anak murid cikgu, betul? Betul. Siapakah mereka Cikgu Muhammad? Okey, Akmal. Bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi kita berkenalan dahulu dengan anak-anak murid kita yang berada di atas talian. Lambaikan sedikit tangan anak-anak semua. Hai. Okey, yang pertama kita ada adik Nur Izzati binti Supratman. Hai Izzati. Hai cikgu dan kawan-kawan semua. Hai. Seterusnya kita adik Nur Aufiah Badrina binti Muhammad Azmi. Hai Aufiah. Hai. Seterusnya kita ada adik Nur Aisyah Zahara binti Muhammad Nazri. Hai Aisyah. Hai cikgu dan kawan-kawan semua. Dan dalam 3 bunga ni ada satu kumbang di situ. Adakah saya juga? Mungkin. Okey, kita persilakan adik Wan Muhammad Adam Haikal bin Wan Remi Zuhairi. Hai Adam. Hai cikgu dan kawan-kawan semua. Semuanya nampak ceria pada pagi ni Akmal. Betul tu cikgu. Cikgu, sebenarnya macam tadi kan saya stres. Macam mana kita nak tangani stres ni dengan bijak Cikgu Muhammad? Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita lihat tadi, Akmal stres, betul tak? Stres tu biasa Akmal, tetapi kita perlu tangani dengan bijak. Sebab itulah dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan, kita akan ajar anak-anak murid kita ini bagaimana cara mereka nak menangani konflik dengan stres ni dengan bijak. Betul. Jadi, cikgu nak tanya dahulu. Kita tanya Akmal dengan anak-anak murid kita ni. Baik. Pernah tak mereka ni mengalami stres dalam kehidupan mereka? Okey, siapa boleh kongsi dengan cikgu? Siapa pernah rasa stres dalam hidup dia? Siapa nak kongsi? Silakan. Okey, Adam. Okey. Apa stres yang Adam pernah lalui? Silakan. Ya, saya cikgu. Saya pernah merasa stres kerana saya diganggu oleh kawan-kawan di sekolah. Diganggu oleh kawan-kawan di sekolah. Kita kena cari tu siapa yang mengganggu dia. Kena ingat tak boleh mengganggu kawan di sekolah sebab nanti boleh jadi kepada bully. Okey, seterusnya siapa pula boleh kongsi dengan cikgu? Okey, boleh angkat tangan? Okey. Aisyah, silakan Aisyah. Ya, saya cikgu.
Saya selalu diganggu oleh kawan-kawan ketika saya menyiapkan tugasan di dalam kelas, cikgu. Kawan-kawan ni suka mengganggu Aisyah okey, mungkin mereka nak tahu apa jawapan yang Aisyah buat kot. Tak apa, nanti kita akan cari siapa yang buat Aisyah macam tu, boleh? Okey, seterusnya, lagi siapa boleh kongsi dengan cikgu? Silakan. Okey, Aufia, silakan Aufia. Okey. Ya, saya cikgu, saya pernah merasa stres kerana selalu diganggu oleh adik-beradik saya. Wah, ini kalangan adik-beradik pula. Betul, kadang-kadang bukan mereka saja nak mengganggu, dia suka menyakat tu Akmal. Betul. Abang suka menyakat adik dan sebagainya. Okey, terbaik Aufia. Seterusnya, siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Siapa? Yes, Izzati, silakan Izzati. Ya, saya cikgu. Saya pernah merasa stres apabila saya dimarahi oleh ibu atau bapa saya. Dimarahi oleh ibu atau bapa. Kalau kita fikir, ada sebab kot kenapa mereka marah kita. Betul. Sebab mereka adalah orang tua kita, betul tak? Marah tandanya sayang itu Akmal. Okey, jadi anak-anak murid kita tadi dah berkongsi dah kepada kita bahawa mereka telah pernah mengalami stres dalam kehidupan mereka. Akmal sendiri pernah rasa stres? Ya, pernah cikgu. Pernah, betul. Kalau kita tak stres, maksudnya kita ni bukan manusia, Akmal. Betul. Kita predator. Betul. Jadi stres ni adalah salah satu cara kita bagaimana kita nak beradaptasi dengan suasana di sekeliling kita. Betul. Jadi Akmal, kita nak belajar dahulu tentang apa itu konflik dan juga stres. Okey, yang pertama, apa itu konflik? Konflik ialah satu keadaan rasa tak puas hati dalam hidup kita. Yang kedua, keinginan kita yang kita rasa kita nak benda tersebut tapi tak dapat dipenuhi. Seterusnya, berlakunya perselisihan faham di antara kawan, dengan keluarga dan sebagainya. Dan seterusnya, ada wujud rasa sikap mementingkan diri sendiri. Jadi apabila ada perkara-perkara seperti inilah, dia mewujudkan konflik dalam hidup kita. Kita tak puas hati dengan kawan kita. Mungkin kawan kita dapat pujian daripada cikgu, tapi dia tak dapat pujian. Dia merasakan satu persaingan dekat situ berlaku pada dia. Saya pun nak juga dapat pujian daripada cikgu. So konflik berlaku di situ. Tapi konflik itu janganlah sampai kena bergaduh. Ini satu persaingan yang sihat. Okey, itu konflik. Seterusnya, apa itu stres? Stres bahasa mudah semua orang faham, iaitu tekanan. Tapi tekanan membawa kepada apa? Tekanan yang membawa kepada resah, cemas, tegang dan fikiran yang terganggu. So apabila kesemua benda ini mempengaruhi murid-murid kita yang berada di sekolah ataupun sesiapa saja yang berada di luar, dia akan mula rasa seperti kehidupannya tak tenteram. Iyalah. Sentiasa terganggu, ada yang mula rasa macam nak bersendirian, pening kepala, ada yang mungkin rasa macam nak menyelesaikan masalah itu tanpa berfikir panjang. Sebab itulah tadi kita kata, sekiranya tidak dikawal atau diurus dengan bijak, ianya boleh beri kesan buruk kepada kesihatan mental, fizikal dan sosial. Apa kesan buruk kepada mental? Kita akan sentiasa fikir apa, Aika? Kita fikir macam-macam benda yang negatif. Kita akan sentiasa fikir negatif. Kita akan fikir orang tak sayang kita. Kita akan kata semua orang tak nak dengar cakap saya. Dari segi fizikal pula, mungkin hubungan kita dengan kawan kita, kita akan rasa lebih renggang. Sebab apa? Sebab mungkin kita rasa tak percayalah kepada kawan kita. Tadi saya bercakap dengan dia macam ni, tiba-tiba cakap lain pula dan sebagainya. So dia rasa stres dekat situ. Dari segi sosial pula bagaimana? Dari segi sosial, mungkin masyarakat di sekeliling memandang dia sebagai sebagai individu yang bermasalah. Sebab tu kita ajar tentang bagaimana nak menangani konflik dengan stres dalam diri murid-murid ini supaya mereka boleh menanganinya dengan bijak, dengan secara berhemah. Sebab kita tak nak pada seawal usia mereka ini, kalau kita tak dedahkan perkara ini kepada mereka, cara nak menangani ini, itu yang bawa kepada perkara yang tidak diingini. Okey, Akmal. Kita tanya anak-anak murid kita sekejap, boleh? Okey, kita nak tanya. Siapa boleh kongsi cikgu, macam mana cara anda, kalau anda stres, apa yang anda akan buat? Itu kita nak tengok. Okey, siapa boleh kongsi dengan cikgu? Aisyah, senyuman yang manis. Silakan Aisyah. Kalau saya stres, saya akan menangis dan duduk di dalam bilik untuk menenangkan diri saya, cikgu. Mula-mula saya dengar tadi, saya berbah dah. Menangis, masuk dalam bilik, menenangkan diri. Okey.
menenangkan diri itu adalah perkara yang bagus. Betul. Jangan masuk dalam bilik bersendirian terlalu lama. Bahaya. Bahaya. Boleh melakukan perkara yang kita tak boleh nak jangka. Betul. Okey, bagus Aisyah. Baik Terbaik. Aisyah. Macam saya pula cikgu kan. Saya kalau stres saya akan tarik nafas yang dalam dan akan hembuskan cikgu. Betul. Kita buat sama-sama boleh cikgu? Boleh. Jadi kepada anda yang nak berhenti rehat dulu, kita tarik nafas juga sama-sama. Kembalinya semua selepas ini di dalam tahap 2. Cikgu tarik nafas. Didik TV KPM. Apa? Kita dah kembali? Ya, masih lagi menyaksikan tahap 2 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Muhammad kita. Cikgu, jom kita teruskan kita punya pembelajaran. Boleh? Boleh Akmal. Okey, kita sambung sesi pembelajaran kita pada hari ini Akmal dengan tak ada konflik, tak ada stres. Tadi kita dah belajar untuk mengenali. Jadi sekarang kita nak bagi tahu kalau tak ada konflik sebenarnya tak akan berlaku stres ni Akmal. Jadi cikgu nak bawa kita untuk memahami bagaimana konflik dengan stres itu boleh berlaku dan adakah ianya boleh beri kesan kepada kehidupan kita. Cuba kita lihat sama-sama. Cikgu kongsikan dekat sini contoh punca konflik. Kenapa konflik boleh berlaku? Konflik boleh berlaku disebabkan berlakunya persaingan. Dalam kelas, dia dapat nombor 1. Kawan dia tadi dapat nombor 5. Dia rasa nak bersaing dengan kawan dia supaya dia boleh dapat nombor 1. So, persaingan itu sihat atau tidak, Akmal? Tidak sihat. Tidak sihat, persaingan yang sihat. Oh, persaingan sihat. Sebab dalam pelajaran, dia nak bersaing dapat nombor 1 dalam kelas. Tapi kalau tak sihatnya, dia rasa dengki tu, cikgu. Iya, betul. Tepat sekali. Bijak, Akmal. Seterusnya, berlakunya salah faham. Sesama kawan, sesama adik-beradik dan sebagainya, boleh berlaku konflik. Yang seterusnya, keinginan tak dapat dipenuhi. Dalam hidup, mungkin dia rasa macam ayah hari tu dah janji dah kalau saya dapat macam ni saya nak dapat hadiah begini, tapi keinginan tu tak dapat dipenuhi, maka berlaku konflik dalam diri. Seterusnya, inginkan kesempurnaan. Dalam hidup kita ni tak ada orang yang sempurna, Akmal. Tapi kita ke arah yang lebih baik supaya kehidupan kita insya-Allah akan jadi sempurna. Okey, itu konflik. Seterusnya, kita lihat pula kesan dia. Apa berlaku? Kalau berlaku dah tahu punca dia tahu, apa kesan dia? Yang pertama boleh berlaku dendam. Tak puas hati dengan kawan tadi, dendam dalam hati. Simpan. Yang kedua, boleh berlaku keganasan. Tak puas hati, boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan. Seterusnya, hubungan boleh menjadi lebih renggang. Dan paling kita takut adalah bersendirian. Kita minta jauhkan lah. Minta dijauhkan. Sebab itulah kita kena ajar didik mereka ini bagaimana cara nak mengatasi benda tersebut. Bila mereka dengar kesan ini, kita dah tahu dah kesan ini adalah satu kesan yang boleh memudaratkan sekiranya tidak dibendung. Betul. Seterusnya, kita lihat pula kepada punca stres. Kita lihat macam ni. Kalau berlaku kurang keyakinan dalam diri kita, menyebabkan kita akan mudah untuk putus asa dan kecewa. Setuju. Sebab kita tak yakin dengan diri kita. Alah, saya tak boleh nak buat macam ni, saya tak boleh nak buat macam tu. Akhirnya kita putus asa. Seterusnya, kita nak buat pilihan. Bila kita kena buat pilihan, kita akan perlukan masa. Bila kita perlukan masa, dalam masa yang terdekat, tak boleh nak buat pilihan, berlakunya kesihatan mental kita. So, kita akan terganggu. Seterusnya, beban tugas yang banyak, Akmal. Bila beban tugas kita jadi banyak, kadang-kadang prestasi pelajaran kita boleh menurun. Okey, jadi berdasarkan maklumat yang cikgu dah kongsikan bersama anak-anak murid cikgu ni, kita nak buat satu aktiviti, Akmal. Mari kita. Bersama dengan anak-anak murid kita. Okey, kita nak buat aktiviti, jom uji minda. So, di hadapan kita sekarang ni, anak-anak murid cikgu, kita ada 4 kad situasi bergambar. Okey, jadi anak-anak murid cikgu akan pilih kad situasi bergambar dan mereka akan cuba untuk jawab soalan yang kita akan kemukakan. Okey, boleh anak-anak murid cikgu tunjuk yang terbaik dulu dengan cikgu? Okey, kita nak mulakan. Okey, siapa boleh mulakan? Pilih kad situasi bergambar. Silakan. Okey, Aisyah. Silakan Aisyah. Ya, cikgu. Saya akan memilih kad nombor 2, cikgu. Memilih kad nombor 2. Jom kita tengok Akmal. Apa kad nombor 2 tu? Kad nombor 2 tu adalah, kalau kita lihat, ada seorang murid dibuli oleh kawan-kawannya. Ish, tak baiknya. Okey, Aisyah. Boleh Aisyah kongsi dengan cikgu, kenapa dia jadi stres, Aisyah?
Rasa tidak puas hati dengan orang dan ambil kesempatan. Oh, dia rasa tak puas hati dengan orang lain. Jadi orang tu akan ambil kesempatan terhadap dia. Jadi bermakna masalah buli itu berlaku di kalangan kawan-kawan dia, menyebabkan dia rasa stres benda tersebut. Okey. Jadi nak tanya dengan Aisyah. Syah, kalaulah buli ni berlaku, apa yang kita perlu buat, Aisyah? Kita kena melaporkan kepada cikgu ataupun ibu dan bapa. Betul. Tindakan Aisyah tu sangat bijak. Terbaik, Aisyah. Tepuk tangan untuk Aisyah. Kemarin kita bagi 1 bintang untuk Aisyah kemarin. Terbaik. 1 bintang untuk Aisyah. Okey, bagus. Tindakan yang sangat bijak. Okey, seterusnya. Siapa lagi boleh pilih kad situasi bergambarnya? Silakan. Okey, Adam. Silakan, Adam. Cikgu, maaf cikgu. Saya nak kat situasi nombor 3. Situasi nombor 3, betul? Betul. Kita kat nombor 3 ni, Adam. Silakan, Adam. Okey. Ataupun mungkin ada kawan lain ke? Okey. Siapa kawan-kawan lain yang boleh tolong untuk bantu Adam untuk jawab situasi nombor 3 yang situasi bising di dalam kelas? Siapa boleh tolong jawab? Siapa boleh bantu? Okey, Aufia. Silakan, Aufia. Silakan. Okey. Silakan, Aufia. Kenapa dia stres, Aufia? Cikgu, kelas kelas ini menjadi bising kerana murid bermain dan bercakap. Murid bermain dan bercakap di dalam kelas, Aufia. Okey. Jadi, Aufia, kalau Aufia nampak kelas bising macam ni, apa Aufia akan lakukan? Saya cikgu, kalau saya nampak kelas ini bising, saya akan melaporkan kepada guru. Melaporkan kepada guru. Lagi Aufia tu pengawas. Betul. Ingat lagi tak masa kita kecil-kecil dulu, kalau bising dalam kelas, kita tulis je nama, kita bagi kat cikgu. Patut tahulah cikgu tu nak buat apa. Jadi cikgu tu akan ambil tindakan pada murid yang buat bising. Okey, terbaik untuk Aufia. Tepuk tangan untuk Aufia. Okey. Jadi untuk kita bagi 1 bintang untuk Aufia. Okey. Untuk Adam jangan putus asa, Adam. Masih ada peluang lagi, Adam. Okey, kita cuba lagi. Okey, seterusnya. Siapa lagi nak tolong jawab? Pilih kat situasi bergambar. Silakan. Okey, Izzati. Izzati tengok gambar betul-betul, Izzati. Okey, pilih situasi, Izzati. Nak kat nombor berapa? Saya pilih kad nombor 4. Kad nombor 4. Okey. Situasi kad nombor 4. Cuba kita tengok sama-sama. Ada situasi kawan dia. Satu yang hidupnya mewah, satu yang hidupnya serba kekurangan. Jadi dia merasakan berlaku kekurangan dalam diri dia. Jadi boleh Izzati kongsi dengan cikgu apa stres yang dialami oleh murid tersebut? Dia rasa kurang keyakinan diri. Okey, dia rasa kurang keyakinan diri dalam diri dia kan. Sebab kawan dia boleh dapat apa yang dia nak, apa yang dia mahu dan sebagainya. Okey, Izzati, kalaulah Izzati diberi peluang, bagaimana cara kita nak menangani stres ini? Ya, saya cikgu, dia akan... Apabila kita nampak perbandingan seperti itu, apa kita akan buat? Ya, saya cikgu, dia akan menerima keputusan. Okey, menerima keputusan bahawa sama ada saya ni hidup mewah ataupun hidup sederhana, itulah kelebihan yang ada pada diri saya. Menerima kekurangan itu seadanya. Barulah kita akan hidup dengan aman dan damai. Dan kita kena sentiasa bersyukur, betul cikgu? Betul, bersyukur. Itu adalah perkara yang paling penting. Sebab setiap orang mempunyai rezeki yang berbeza. Dan kebahagiaan itu terletak kepada diri mereka. Ada orang hidup dia sederhana tapi dia sangat bahagia, Akmal. Betul. Jadi untuk Izzati kita bagi 1 bintang. Tepuk tangan untuk Izzati. Alright. Okey, sekarang ni tinggal Adam je sekarang ni, Akmal. Betul? Okey, Adam, kalau kita lihat tinggal 1 je kat situasi, iaitu kat situasi nombor 1. Okey, Adam, kat situasi nombor 1, ada seorang murid ni, dia sedang membawa basikal yang tayarnya bocor. Jadi, Adam boleh kongsikan dengan cikgu? Okey, boleh kongsikan dengan cikgu kenapa dia stres, Adam? Kenapa dia stres? Dia merasa stres kerana dia paksa membawa basikal yang berat di tengah panas.
Bawa basikal yang tak ada angin dekat tayar dia, bocor. Di tengah panas pula tu, terik. Jadi dia rasa stres. Jadi kalaulah Adam berada pada situasi itu, apa yang Adam akan lakukan? Apa yang Adam akan buat? Adam minta apa? Saya akan minta pertolongan. Hebat Adam. Minta pertolongan dengan orang yang berada di sekeliling untuk mereka dapat membantu kita. Okey, terbaik untuk Adam. Kita bagi 1 bintang untuk Adam. Tepuk tangan untuk anak-anak murid cikgu semua. Ya, nampaknya murid-murid kita telah pun menerima ganjarannya cikgu. Betul. Dan, apa dia? Kita kena rehat dulu. Cikgu, kita kena rehat dulu. Boleh ke? Boleh. Baik, kepada anda semua, jangan kemana. Selepas ini kita akan kembali dalam tahap 2. Okey. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih. Didik TV KPM. Yeay! Masih lagi menyaksikan tahap 2 bersama dengan saya Ahmad Nazri dan juga Cikgu Muhammad. Cikgu, saya nak belajar lagi lah cikgu. Boleh ke? Boleh. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Okey. Usah biarkan, mari selesaikan. Wah, pantun 2 kerat. Dah kenal, dah tahu. Sekarang kita jangan biarkan. Betul. Bila kita biarkan, dia akan melarat-larat. Jadi kita kena selesaikan bagaimana nak menangani konflik dengan stres ini. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dahulu kepada anak-anak murid kita yang berada di atas talian dan juga para penonton yang lain tentang bagaimana cara kita nak mengurus konflik dengan stres ini. Yang pertama, kita kena belajar cara mengawal perasaan marah. Macam Akmal kata tadi, cikgu, salah satu caranya adalah dengan menarik nafas. Betul tak Akmal? Betul. Okey, cuba kita tarik nafas 3 kali dan secara perlahan-lahan. Boleh. 1, 2, 3, tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Apa yang Akmal rasa? Tenang cikgu. Tenang. Begitulah salah satu cara untuk kita mengawal perasaan marah kita. Seterusnya, bersikap terbuka jika pendapat tidak diterima. Itu perkara biasa. Kadang-kadang kita nak macam ni juga, tapi mereka kata tak boleh. Kita kena belajar untuk menerima. Seterusnya, mengurus masa dengan baik. Kita terkejar-kejar nak buat satu perkara itu sebab kita buat lewat. Tapi kalau kita rancang masa kita dengan baik, insya-Allah masalah kita itu dapat diselesaikan dengan baik. Seterusnya, ada orang bila dia ada konflik dengan stres, dia pergi beriadah dengan bersenam. Betul. Ini saya suka cikgu. Okey, kalau Akmal lah, apa yang Akmal akan buat? Saya pergi jogging cikgu. Jogging. Bila lepas jogging keluar peluh dan sebagainya, rasa segar. Itulah salah satu cara untuk dia urus konflik dengan stres dalam diri dia. Tidur boleh ne. Terbaik. Okey, seterusnya akhir sekali kena bersikap positif. Betul. Kita kena sentiasa bersangka baik. Kita kena sentiasa positif dengan diri kita sebab masalah yang datang ianya menguji diri kita dan masalah yang datang membawa kita untuk jadi lebih matang supaya kita boleh menyelesaikan masalah tersebut. Okey, jadi Akmal, setelah mereka mengetahui perkara-perkara yang kita ajar tadi, cikgu nak bawa mereka ni, cikgu dah bagi tugasan dekat mereka sebenarnya Akmal. Mereka ada satu tugasan iaitu berasaskan projek. Mereka kena menghasilkan satu karya kreatif. Selalunya karya kreatif ni macam penanda buku, buku scrap, poster dan sebagainya. Tapi cikgu masukkan elemen teknologi maklumat dan komunikasi, TMK, dalam tugasan mereka. Jadi apa yang mereka akan buat adalah mereka akan rakam satu video pendek tentang aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama dengan ahli keluarga mereka untuk hilangkan konflik dengan stres. Macam Akmal tadi, Akmal kata kalau nak hilangkan rasa stres, pergi jogging. Jadi mereka kena ambillah gambar video Akmal berjogging dan sebagainya sebagai tanda nak menunjukkan itu aktiviti yang mereka jalankan. Jadi anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian, anda dah bersedia? Dah bersedia tunjuk cikgu yang terbaik untuk cikgu? Okey, kita nak mulakan. Yang pertama, siapa nak kongsi dulu? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Kita mulakan. Tadi cikgu ada ternampak Izzati. Okey, Izzati, silakan Izzati. Izzati, apa yang anda akan lakukan bersama dengan ahli keluarga anda? Kongsikan dengan cikgu. Ya, saya cikgu. Jika saya stres, saya akan membantu ibu saya membersihkan rumah. Anak yang solehah ni membantu ibu membersihkan rumah. Terbaik. Okey. Jadi kita nak tengok apa yang Izzati lakukan. Jom kita saksikan video ni bersama-sama.
bagus ni cikgu. Rajin Izzati ni. Oleh kerana dia menunjukkan tauladan yang baik dan berkongsi dengan kita aktiviti yang apa yang dia lakukan bersama keluarga. Akmal, kita bagi 1 bintang untuk Izzati. Boleh cikgu. Terbaik Izzati. Tepuk tangan untuk Izzati. Okey, sampai-sampai saya tampal ni cikgu. Kita nak tengok video seterusnya juga. Boleh ke cikgu? Okey. Seterusnya, siapa nak kongsi dengan cikgu? Silakan. Aisyah angkat tangan. Tak sabar dah Aisyah. Aisyah, apakah aktiviti yang anda lakukan? Kongsikan dengan cikgu. Saya bersama abang membantu ayah saya memetik lada di kebun fertigasi kepunyaan ayah. Wah, ini lagi seronok. Tak sabar kita nak tengok. Jom, kita tengok sama-sama. Wah. Terbaik. Tepuk tangan untuk Aisyah. Kita bagi 1 bintang untuk Aisyah. Alright, 1 bintang untuk banyak je lada tadi. Nantilah cikgu datang pergi beli kat situ Aisyah. Kan? Okey, seterusnya Okey, cikgu. seterusnya. Siapa nak kongsi dengan cikgu? Okey, silakan. Okey, cikgu nampak. Aufiah. Aufiah ni malu-malu pula. Okey, Aufiah, silakan Aufiah. Kongsikan dengan cikgu. Apakah video pendek yang anda telah sediakan? Ya, saya cikgu. Saya akan bermain bersama haiwan dan bersia-sia di luar. Okey. Kita tengok. Kita lihat video dia. Ya. Silakan. Comel yang haiwan tu cikgu. Nak tahu tak apa haiwan tersebut? Kita tanya kat Aufiah. Aufiah, haiwan apa tu Aufiah? Haiwan anak landak. Anak landak. Bukan calang-calang haiwan Aufiah main Lain ni. macam. Jadi okey, cikgu. terbaik. Kita bagi 1 bintang untuk Aufiah. Okey. Tepuk tangan untuk Aufiah. Dan akhir sekali, okey. Abang Adam, silakan kongsikan dengan cikgu apa video pendek yang telah Adam sediakan. Ya, saya cikgu. Saya beriadah bersama kakak saya di pantai. Wow. Beriadah waktu gini. Terbaik. Jom kita tengok video yang telah disediakan oleh Adam. Sempat tak Adam dia bagi peace. Betul. Terbaik untuk Adam. Bagi 1 bintang untuk Adam Akmal. Alright, terbaik. Jadi berdasarkan aktiviti yang mereka telah kongsikan ni tadi, menunjukkan anak-anak murid ni dia tahu sebenarnya apa aktiviti yang dia boleh lakukan bersama keluarga dia untuk dia hilangkan rasa konflik dengan stres itu dalam diri dia. Betul tu cikgu. Baiklah, mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk kali ini cikgu, silakan. Okey, rumusan yang kita boleh belajar pada hari ini adalah yang pertama sekali, stres dengan konflik itu memang akan ada Akmal. Betul. Jadi kita kena bijak untuk mengurusnya. Bagaimana cara nak bijak mengurusnya? Melalui ilmu-ilmu yang kita belajar sepanjang pada hari ini tadi. Yang kedua, kita kena hadapi setiap konflik dengan stres itu dengan tenang dan positif. Seperti yang Akmal kata, tarik nafas, hembus nafas, kita rasa tenang. Buat aktiviti supaya kita boleh lupakan masalah. Dan akhir sekali yang ketiga, konflik dengan stres itu memang akan ada. Ianya datang, dia mematangkan kita lagi untuk jadi seorang yang lebih hebat. Bila kita boleh tangani konflik dengan stres dengan bijak, bermakna kita jadi orang yang hebat Akmal. Terbaiklah Cikgu Muhammad. Cikgu, Ya, saya. penilaian murid-murid macam mana? Okey, penilaian keseluruhan anak-anak murid cikgu pada Ya. hari ini sangat cemerlang dan mereka adalah murid yang terbaik. Tepuk tangan. Baik cikgu. Kalau ada guru-guru kan nak buat barajukan kat mana cikgu portal apa nama dia? Mereka boleh dapatkan semua maklumat ini di portal Delima. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Muhammad dan juga anak-anak murid cikgu, dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Hayati. Baik cikgu, salah satu untuk kita cara menangani stres pun kita boleh kena menyanyi, betul? Betul. Sebab itulah kita akan tutupkan siaran kali ini dengan lagu Hilang Duka Hidup Ceria. Kita jumpa lagi, saya Akmal Nazri dalam tahap 2. Assalamualaikum, bye-bye. Inilah dia, Hilang Duka Hidup Ceria. Music!